Okay, Assalamualaikum. Kita sambung bab 2, tingkatan 3 dalam bentuk piawai, itu menyelesaikan masalah. Okey. Biasanya melibatkan ayat lah. Okey. So, kita nak fahamkan soalan tu. Mula-mula kita faham masalah dan pernyataan. Memahami masalah. Biasanya awak garis lah. Okey, kita garis ayat yang penting. Kemudian merancang strategi, nak guna formula apa. Kemudian melaksanakan strategi, kita buat pengiraan. Yang keempat, buat kesimpulan. Apa yang soalan nak, kita jawablah balik berdasarkan pengiraan kita tadi. Okey, contoh memahami masalah. Okey, satu ring kertas mengandungi 800 helai. So, kita buatlah bilangan kertas, satu ring sama dengan 800. Okey, ketebalan selai kertas 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Okay, kita bilang kertas 9.4 darab 10 kuasa negatif 3. Awak boleh highlight je kat sini. Tak perlu tulis. Okey. Diberi jumlah ketebalan and rings. Kertas yang sama ialah 225.6 cm. Hitung nilai N. Okey. Kemudian kita rancang. Tentukan ketebalan satu ring. Kenapa? Jumlah ketebalan bagi N ring. Berapa ring? Kita tahu satu ring 800 helai kan? Satu helai tebal dia 9.4 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Jumlah ketebalan ni 256. So, kita bahagilah. Apa? Kita bagi ketebalan bagi N ring dengan dengan ketebalan satu ring. Ketebalan satu ring. So, kita kena tahu satu ring untuk 800 helai ni berapa tebal dia. Kita darab dengan 9.4 ni. 800 awak kena darab dengan 9.4 darab 10 kuasa negatif 3. So, dapat 7.52 cm untuk satu ring. Okey, satu ring kita dapat 7.52 cm. Okey. Kita nak tahu berapa ring. So, ketebalan N ring tadi 2256 bahagi dengan 7.52. Dapatlah 30. N sama dengan 30. Okey, sepatutnya dah selesai kan? Tapi kita orang tanya dalam bentuk ayat, kita pun kena jawab dalam bentuk ayat. So, kita buat kesimpulan. Bilangan ring kertas ialah 30. Okey? Tengok contoh kedua. Cuba cari kat hartanah. Okey, kita nak faham masalah dulu. Hartanah beli sebidang tanah berbentuk Q. Segitiga, berbentuk segitiga tegak PQR. Okey, kalau kita tengok segitiga PQR ni bentuk ada hypotenuse. Kan? Ada hypotenuse. So, apa kita nak buat? Kita tengok. Hitung nilai PQ. Panjang PQ ni. Kita nak cari panjang PQ ni berapa. Kemudian, dia nak jawapan tu dalam bentuk piawai kan? Okey, jika kos 1 meter persegi tanah ialah 45. Hitung jumlah kos tanah tersebut dalam RM. So, di sini 1 meter persegi harga dia 45. So, kita dah tahu dah keluasan. Kena cari luas. Ni yang kita merancang strategi ni. Cari luas bagi segitiga tanah. Okey, so merancang strategi menghitung PQ dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, kita tengok disebabkan dia ada teorem Pythagoras. Kita gunakan formula Pythagoras Theorem. Okey, menghitung luas tanah bentuk PQR, darabkan jumlah luas tanah dengan kos 1 meter persegi bagi tanah. Okey. Kemudian kita laksanakan strategi. Nak cari apa tadi? PQ kan? Okey, nak cari PQ kita guna rumus Pythagoras Theorem. Okey, sebab ini sudut tegak, so yang ini akan jadi hypotenuse. Okey, so hypotenuse ni kena buat kuasa 2.
Okey, so yang ini kena buat kuasa 2 juga. So dia tolak. Okey. Kita buat operasi tolak. So 3.5 kuasa 3.5 darab 10 kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2 tolak dengan 2.1 darab 10 kuasa 2 dalam kurungan kuasa 2. Meter persegi. Okey, sebab tolak kan. So bila tak boleh tak nak tolak. Kuasa 5, yang ni kuasa 4. Okey. So, kuasa 5 kita tukar kepada kuasa 4. Kita tukar kepada kuasa yang lebih kecil. So, di sini dia tak tunjuk dah sebab ini penyelesaian masalah. 12.25 darab 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa 5. Tolak dengan 4.41 darab dengan 10 kuasa 4. Okey, negatif 1 tambah 5 ialah 4. Okey, so 12.25 tolak dengan 4.41 darab 10 kuasa 4. Maka kita dapat 7.84 darab 10 kuasa 4. Ini kita dapat direct. Kalau awak kecilkan indeks, besarkan nombor. Yang ini konsep dia. Indeks kecil. Indeks makin kecil. Nombor. Okey. Besar. Okey. Cikgu tunjuk contoh lain. Kalau kita ubah yang ini kan. So, 1.25 katalah yang ni kita tak ubah. 1.225 darab 10 kuasa 5. Tolak 4.41 ni kita nak besarkan indeks kan. So, kena kecilkan nombor lah. 0.441 darab 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. Okey, 0.441 ni. Bila darab dengan 10, jadi 4.41 balik kan. Sebab kita nak samakan dia supaya jadi kuasa 5. So, bolehlah tolak 1.225 tolak 0.441 darab. Kuasa dah sama kan? Ni kuasa 5, ini pun jadi kuasa 5. 1 tambah 45. Maka kita dapat 0.784 darab 10 kuasa 5. Okey, oleh sebab dia kurang daripada 1, kita nak lebih daripada 1 kurang daripada 10. So, gerakkan titik ke kanan. Dia jadi 7.84 darab 10 kuasa negatif 1. Besarkan nombor, kecilkan indeks. Darab 10 kuasa 5. So, jadilah 7.84 darab 10 kuasa 4. Okey. Sebab apa? Sebab yang ni awak kecilkan indeks. Mana kita ubah tadi? Sorry. Back semula. Kita kecilkan indeks, besarkan nombor. Yang ni. Yang ni pula kita besarkan nombor, kecilkan indeks. Okey. Kita tengok semula. Daripada 441 jadi 0.41. Kecil kan? So, nombor dikecilkan, naiklah indeks. Maka indeks dibesarkan. Berbeza dengan ni tadi. Tapi dua-dua boleh gunalah ya. Boleh guna dua-dua. Okey. Okey, tu untuk soalan tak habis lagi tu kan. Itu bila PQ square tu. So nak dapatkan PQ kena buat punca kuasa 2 pula. Punca
punca kuasa 2 pula macam mana? Cari punca bagi 7.84. Kita dapat 2.8. 10 kuasa 4 ni kuasa 2. 4 bagi 2. Okey, soalan B menghitung luas tanah. So, kena cari luas tanah dulu. 1/2 darat tapak 2.1 darab 10 kuasa 2. Darat dengan tinggi tegak dia 2.8 darab 10 kuasa 2 meter. Maka kita dapat 2.94 darab 10 kuasa 4 meter kuasa 2. Itu luas dia. So, nak cari kos tanah, daratlah 2.94 darab 10 kuasa 4 ni dengan Rn 45 untuk 1 meter persegi. Maka hasil dia Rn 1,323,000 kos tanah tersebut. Okay. So, kita buat kesimpulan lah. Jumlah kos tanah ialah 1,323,000. Okey, boleh buat ya soalan uji minda 2.2D. Boleh cuba buat. Nombor 1 dan nombor 2. Okey, itu saja.